kan kat sini secara on pause zone, ianya tidak akan memberikan apa-apa sebabnya ini akan mengukuhkan kedudukan struktur pawn hitam manakala akan melemahkan struktur pawn putih. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Dalam video kali ini kita nak tengok satu game yang telah dimainkan oleh seorang legenda catur antara pemain catur yang saya minati, iaitu Grandmaster Bobby Fischer dari Amerika Syarikat. Baik, jadi lawannya pada kali ini ialah GM Ben Larsen dari Denmark. Ben Larsen ni merupakan seorang pemain yang famous, dia tersohor juga sebabnya dia memang seorang pemain yang kuat. Dia sebenarnya telah dianggap sebagai pemain paling kuat yang cuba untuk memasuki era dominasi pemain-pemain Rusia pada ketika dahulu. Selain itu juga, dia juga dianggap sebagai pemain Skandinavia yang paling kuat sebelum kemunculan Magnus Carlsen. Jadi bukan calang-calang lawan kat sini. Ben Larsen juga memang pernah menang dengan juara-juara dunia sebelum ni. Jadi kat sini kita nak tengok satu game yang telah diambil daripada Candidates Tournament, semi-final yang telah berlangsung di Amerika Syarikat pada tahun 1971. Ini sebenarnya merupakan game keempat antara Bobby Fischer menentang Ben Larsen, dan pada game 1 sehingga game ketiga Bobby Fischer telah mendapat kemenangan secara berturut-turut, dan kita nak tengok pada game keempat ni apa yang berlaku antara dua orang pemain hebat ni. Baik, jadi kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh Ben Larsen, manakala hitam pula dimainkan oleh Bobby Fischer. Ianya dimulakan dengan C4. Kita ada English opening kat sini. Walaupun Ben memilih untuk memainkan English, tapi Fischer memilih untuk menolak pawn ke G6 kat situ. Kita ada knight ke F3, bishop ke G7, D4, knight ke F6, knight ke C3 dan seterusnya castling 0-0. Fischer memilih untuk memainkan King's Indian Defense. Kita ada E4, D6, bishop ke E2 dan seterusnya E5. Ini semua merupakan teori opening. Selepas itu putih memainkan 0-0 castling, knight ke C6, D5 menyerang knight dan knight melarikan diri ke E7. Dalam posisi ini, permainan disambung dengan knight ke D2 dan C5 oleh Fischer. Ini merupakan satu idea yang baru dalam opening The King's Indian ni, sebabnya idea ni tidak membenarkan putih untuk menyerang di sebelah queen side. Kat sini sememangnya kalau putih makan on pause zone, makan kat sini secara on pause zone, ianya tidak akan memberikan apa-apa sebabnya ini akan mengukuhkan kedudukan struktur pawn hitam manakala akan melemahkan struktur pawn putih. Oleh sebab itu, rook ke B1 telah dimainkan oleh Ben. Kita ada knight ke E8. Sememangnya ini merupakan satu idea yang semestinya dibuat untuk pemain King's Indian, dengan idea untuk menolak pawn ke F5. Kita dapat tengok dalam posisi ini, biasa sesiapa yang memainkan opening ni, hitam akan cuba untuk membuat serangan ke arah king side, manakala putih pula akan cuba untuk membuat serangan ke arah queen side. Kat sini kita ada B4 dimainkan, B6, A4 dan seterusnya F5. Kita dapat tengok kat situ macam yang saya cakap tadi, kedua-dua pemain mencuba untuk menyerang di kedua-dua arah yang berlainan. Seterusnya A5, knight ke F6 kat situ, queen ke A4 dengan idea untuk pawn makan pawn di B6 kat situ, membuka ruang queen dan juga rook untuk menyerang. Seterusnya bishop ke D7 menyerang queen dan queen melarikan diri ke A3. Kita ada bishop ke H6 kat sini dengan idea untuk makan knight kat situ dan menghilangkan seorang pengawal yang telah mengawal pawn di E4 ni. Dan selepas itu knight boleh makan pawn ni secara percuma. Dalam posisi ini, Ben boleh memilih untuk memberikan pawn ni kat sini dengan idea ataupun gerakan pawn makan pawn C5. Dan selepas pawn makan pawn, kita ada tolakan pawn ke A6. Kalau hitam memilih untuk memakan knight tersebut di D2 tu, selepas bishop makan bishop dan knight makan pawn percuma tadi yang dicerita tadi, Ben boleh makan balik menggunakan knight, dan selepas pawn makan knight, kita ada gerakan yang bagus, knight ke G5 kat sini. Jadi kita nampak kat sini, idea memberi pawn secara percuma ni adalah sangat bagus, sangat aktif, sebab rook boleh masuk ke B7,
Bishop boleh membuat kacau ataupun membuat pin kat sini, dan Queen juga boleh datang ke sebelah sini untuk membantu serangan ke arah kingside. Jadi putih ataupun Ben Larsen boleh menukar satu pawn dengan mendapat satu aktiviti ataupun serangan yang sangat bagus kat situ. Namun disebabkan mungkin Ben Larsen telah kalah sebanyak 3 kali berturut-turut, jadi dia memilih untuk memain dengan berhati-hati kat sini. Oleh sebab itu, gerakan Bishop ke D3 mengawal pawn di E4 dimainkan. Kita ada Queen ke C7 dan pertukaran pawn kat sini. Beberapa pertukaran pawn kat situ, dan seterusnya Bishop ke C2 dimainkan. A6, Knight D ke E4 membuka ruang Bishop ni menyerang Bishop di H6, manakala Knight pula menyerang Knight di F6. Dua serangan berbeza kat situ. Jadi Fischer memilih untuk memakan Bishop di C1 terlebih dahulu, menyerang Queen terlebih dahulu. Kita ada Knight makan Knight sambil membuat check, jadi Rook terpaksa makan Knight tersebut, dan seterusnya Rook F makan Bishop di C1. Permainan diteruskan dengan Rook A ke F8, mencuba untuk menyerang di sebelah sini pula. Kita ada Rook ke B6, menyerang pawn di A6. Jadi Bishop C8 dimainkan mengawal pawn tersebut. Knight ke E2 mencuba untuk datang ke G3 dan membuka ruang untuk Queen datang ke situ. Namun F4 dimainkan oleh Fischer tidak membenarkan perkara tersebut untuk berlaku. Seterusnya Bishop ke E4, Knight ke F5 dimainkan kat sini, dan kita ada Rook ke C6 menyerang Queen. Queen lari ke G7. Kita dapat tengok sebentar tadi Fischer bermain di sebelah sini. Namun selepas itu dia mencuba meletakkan piece-piece-nya untuk menghala ke arah king putih. Kita ada Rook ke B1, seterusnya mengambil file yang cantik kat situ. Knight ke H4 dengan idea untuk Bishop datang ke F5 menyerang Bishop yang mengawal petak G2 tu. Kalau Bishop di E4 ni tak ada, ancaman checkmate kat sini boleh berlaku. Dalam posisi ini, Ben Larsen boleh memainkan satu idea yang menarik, iaitu Rook untuk membuat sacrifice, memakan Bishop di C8. Kalau Rook makan C8, selepas Rook makan, Queen boleh datang ke H3. Kita dapat tengok fork boleh dibuat kat situ, dan salah satu daripada piece ni akan mati. Namun ini sebenarnya merupakan perangkap yang telah dibuat oleh Fischer, yang telah disediakan oleh Fischer. Sebabnya kat sini hitam boleh mainkan Rook kembali ke F8, dan kalau Queen makan Knight percuma, sebenarnya itu bukan percuma sebab Rook boleh datang ke H6, dan kita dapat tengok Queen ni akan mati dan putih akan kalah. Oleh sebab itu Ben tahu akan perkara ni, dia tak mainkan Rook makan Bishop kat situ, dia terus Queen ke D3 kat sini. Kita ada Bishop ke F5 dengan idea untuk menghilangkan Bishop ni. Kat sini sememangnya Bishop tak boleh makan Bishop lah, sebab Queen makan pawn G2 akan membuat checkmate. Oleh sebab itu kita ada King melarikan diri ke H1. Namun kat sini putih sudah terlambat untuk bertahan kat sini. Fischer membuat satu gerakan yang bagus, yang sangat bagus. Korang boleh cuba pause video ni dan cari apakah gerakan Fischer seterusnya. Silakan. Dalam posisi ini, Fischer membuat serangan dengan tolakan pawn ke F3. Kita dapat tengok tolakan pawn ni menutup ruang Bishop ni untuk mengawal G2, dan sekali lagi ancaman checkmate dapat dibuat kat situ. Kita ada Knight ke G3 dimainkan oleh Larsen, menutup ruang serangan Queen. Namun selepas pawn makan pawn G2 check, King terpaksa melarikan diri ke G1. Kita ada Bishop makan Bishop, Queen makan Bishop, dan seterusnya Knight boleh melompat ke F3 membuat check, memaksa King untuk makan pawn di G2, dan seterusnya Knight ke D2 membuat serangan fork kat situ. Terlalu banyak serangan kat sini. Rook di B1 ni akan mati, manakala Rook yang berada di file F kat sini boleh mengancam untuk makan pawn yang berada di F2. Jadi terlalu banyak ancaman kat situ. Di gerakan ke-33, Ben Larsen telah memilih untuk resign dan menyerah kalah. Satu permainan yang menampilkan serangan di kedua-dua arah berbeza di atas papan catur kat situ, dan ini telah dimenangi oleh Bobby Fischer kerana serangan-serangannya yang cantik. Saya harap anda terhibur dengan permainan ni. Sememangnya saya rasa Ben Larsen tak akan terhibur langsung dengan game ni. Jadi saya rasa itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share dan subscribe kepada channel kami untuk terus menyokong usaha kami dalam menaikkan industri catur.
Korang juga boleh pergi ke playlist kami untuk melihat video-video lain yang menarik. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye. Express Academy.